question number 11. Tutorial topic 8. Tutorial topic 8, question number 11. At certain temperature, the equilibrium constant Kc for the flowing reaction is 7.5. So, Kc is given. The equation is given. 2 nitrogen dioxide produce N2O4. Okay. And then dia tanya, if 2 mole of NO2 is placed in a 2-liter container and let the reaction to occur, calculate the concentration of NO2 and N2O4 at equilibrium. Okey, ada kertas semua Harap-harap Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap. Okey, pen dia ni. Ada lari-lari ni. Dia control lah pula. Okay, buatkan ice table. Sebab dia yang ini dia bagi initial. Kalau kata dia ada cakap sini is place. Ni maksudnya is place ni maksudnya awal dia, awal tak nampak ni. Two mole of NO2 is placed in a 2-liter container ni. Maksudnya ini yang kalau dia kata is placed ni maksudnya initially lah. Dia initially 2 mole NO2 is placed in a container. NO2 ni sebagai reaktan dia. Sebelum tulis dia tak boleh lah. Dia ada hari yang okey, ada hari tak okey. Satu hari ni tak okey. Sekejap Kamu buat ice table. Buat ice table. Ice table tahu tak? Initial, change, ada equilibrium. So, tuliskan equation dia. Tulis sini. Cuba tengok soalan susah. NO2, 2NO2 jadi N2O4. Soalan nombor 11. NO2, buatkan ice table. Jadi N2O4. Okey, jadi initial ni initial concentration sekarang bercakap tentang Kc Kc diberi Kc is apa tadi? 7.5. So, initial concentration dalam unit molar. Okay, dia bagi mole, mesti bagi volume. Mole over volume, molarity.
2.0 divided by 2.0 liter. So 1 molar of NO2. Okay, initially N2O4 not yet formed, so 0. So change dia. Ini yang dikatakan I stable. I C E. I stable. I stable. Initial change at equilibrium. Jadi kita change dia ni, kalau sini 2, kita letak, so dia akan hilang sebanyak 2x. So di sini sebenarnya let x adalah concentrations of N2O4 form yang terbentuk. X tu sebagai, sebab X tu untuk 1 mol kan. Kita letkan X sebagai concentration N2O4 yang terbentuk. Dia akan terbentuk sebanyak X. Jadi kalau kata NO2 sini 2, jadi dia akan hilang sebanyak 2X lah. Lepas tu buatkan garis. Menunjukkan kita akan menjumlahkan. Okay, selepas. Tengok sikit, kita cantik. Okay. Awalnya berapa? Okay, awalnya ada berapa? Nanti dia hilang banyak mana. Jadi tinggalnya banyak mana. Yang tinggal tu maksudnya yang at equilibrium. Reaction ni berakhir at equilibrium. Equilibrium. Sangat penting. Equilibrium. Jadi equilibrium adalah apa yang awal tolak dengan apa yang hilang tinggal berapa. Equilibrium tu yang tinggal berapa. So 1 tolak 2x. Kita campur dua-dua ni. 1 campur tolak 2x. Jadi 1 tolak 2x lah. Jadi bagi N2O4 at equilibrium. Okay, awalnya berapa? Kosong. Nanti dia terbentuk banyak mana? X. Jadi di akhir at equilibrium adalah X. Okey. Jadi kita punya expression Kc kita. Expression Kc kita. Berdasarkan equation. Kc adalah. K besar. Concentrations of product N2O4 over concentrations of reactant. Dua-dua kita ambil kira sebab dia gas. Kita ambil kira. Dan kuasakan dengan stoichiometry coefficient. So ini NO2 kuasa 2 lah. N2O4 kuasa 1. Jadi di sini kita punya Kc adalah 7.5. Jadi kita masukkan concentration N2O4 dan NO2 at equilibrium. Yang kita at equilibrium ni. Nilai-nilai ni kita masukkan dalam expression. Ingat dalam expression Kc, concentration, produk dan reactant. Kita buat expression Kc adalah concentration produk di atas over concentration reactant. Kuasa dengan stoichiometric coefficient. Dan concentration ni at equilibrium. Jadi dia adalah nilai N2O4 equilibrium iaitu X over 1 minus 2X. Mak tergaris pula, sorry. Kuasakan dengan 2. Padam. Kamu semua okey ke? 1.0. Ada nak tanya, tanya terus. Okay. Kalau tak faham, tanya.
Kita just ambilkan nilai-nilai equilibrium tu tapi dalam bentuk X lah equilibrium. Jadi kita kena selesaikan cari nilai X. X tu adalah concentration N2O4 equilibrium. Nanti untuk mencari untuk NO2 equilibrium, kamu kena dah dapat nilai X. So 1 tolak 2X dapat nilai concentrations of NO2, nitrogen dioxide. Jadi di sini kamu kena selesaikan persamaan kuadratik. Okay, saya masukkan kat sini. Pandai tak matematik? Selesaikan persamaan kuadratik. X divided by 1 tolak 2X kuasa 2. Jadi kamu kena darab ni. 7.5. Okey, yang bawah ni saya bawa naik atas. Kali dengan 7.5. Dia dah kuasa 2. Ni X. Okey, boleh tak selesaikan persamaan ni? Cuba selesaikan. Ambil kalkulator. Ni dapat berapa persamaan garis lurus dia? Pen. Kita darabkan. Dia tak apa saya buat kat sini pun. Tapi saya tak mau buat kat sini, nanti dia conteng banyak sangat. Boleh ke? Saya buat je kat sini. Bolehlah nak conteng terus kat sini. Lepas tak ada. Okey, cuba selesaikan ni. Dia kan 7.5. 1 tolak 2X. Dia ada kuasa 2 ni, kita buat macam mana? Maksudnya 1.0. Ni ada 7.5 kan. Tolak dengan 2X. Matematik saya lama dah tinggal ni. Kamu pandai tak selesaikan ni? So yang ni darab yang ni dulu. So 1 tolak dengan 2X tolak 2X kan. Ni tolak 2X. Ini tolak ke tolak boleh campur kan. Campur 4X kuasa 2. Betul? Darab dengan 7.5. Ini sekali kita pindahkan X ni Kita selesai yang dalam ni dulu. So 1 tolak 4X campur. Kalkulator mana? Selesai kat atas ni. Okey, so ada 7.5 akan didarab dengan 1 tolak 4X campur dengan 4X kuasa 2. Sama juga dengan X. So, X ni kita pindah lagi. Ini akan dapat 7.5 tolak 7.5 kali 4. Ini very slow lah. Bawa yang ni, bawa nak awal lah. 7.5 kali 4, 30 kan? So, 30X. 30X campur dengan 30X kuasa 2. Okey, tolak dengan X juga dengan kosong. X yang belah sini. So, dia akan jadi 7.5 tolak 31X. 31X campur dengan 30X kuasa 2 sama juga dengan kosong. Okey, so matematik saya lama dah tinggal ni Kamu, you help me. Ini C, ini adalah B, ini adalah A kan? Okey. Kemudian dalam kalkulator, ni persamaan linear tu, supaya bubuk persamaan kuadratik. Tapi tak tekan kalkulator. Mana dia punya ni dah saya minta. Dapat dah? pelik lah cikgu. Okey, dapat dah Dapat. So X mestilah dapat 31. So Syami dapat apa Syami? X. Sekejap. Okey, tengok. X yang nak ambil, X yang kamu dah masukkan dalam kalkulator kan? Persamaan kuadratik kan? Okey, X dia mestilah kalau kamu tengok table tadi balik.
tengok table tadi balik, X, 2X ni tak boleh lebih daripada 1. Syarat dia, X yang kita nak ambil tu, X mestilah nilai dia positif. Oh, betul lah. Dan mesti kecil daripada 2X kan, 2X. 2X adalah positif dan mestilah lebih kecil daripada 1. Kalau tidak, dia tak logik. Kan awal ada 1, takkan nak hilang lebih daripada 1. Jadi 2X tu mesti kecil daripada 1. Dah. So X adalah apa ya? Boleh cari sendiri kan, tekan kalkulator ada kan? You all, cara nak gunakan kalkulator, masukkan. Kami dapat berapa? Okey, X dapat berapa? 0.64. 65, 0.65. 65. Ha. Dia ada satu lagi nilai negatif Satu lagi positif juga, 0.39. Ada dua-dua nilai dia positif. Dua positif. 0.39 tak dia okey satu lagi 0.39 39. Okey, kalau 0.39 kali 2 berapa? 0.39 kali 2 0.78 kan? Kita nak tengok ni pada saya kan komputer bahagi pula. Daripada ni jap. Kamu ada dapat dua nilai. Nilai X kan, dua-dua positif. Ini atau ini kan. Tapi kita nak tengok 2X tau 2X tu, jadi kita dengan kali 2 lah. 0.39 kali 2 adalah 0.78. Lagi satu, 0.65 kali 2. Iaitu 1.3. Jadi yang 1.3 ni tak boleh lah. Yang ni tak boleh lah. Yang ni lah jawapan dia. Sebab kita nak tengok 2X mestilah kecil daripada 1. Jadi 2X tu kalau 0.39 kali 2 dapat 0.78 kurang daripada 1. Tapi kalau 2X 0.65 kali 2 dia akan dapat 1.3, jadi lebih daripada 1. Jadi salah lah ni Maksudnya jawapan dia adalah 0.39. Dapat tak? Jadi X adalah 0.39. Supaya bila kita kali 2, dia tak lebih daripada 1. Jadi 0.78. Okey, jadi back pada table kita balik tadi 0.39. Jadi X kita kalau yang besar. Jadi X kita adalah 0.39 lah. 0.39 kali 2. Jadi 2X kita ni adalah 0.78. 2X adalah 0.78. Jadi 1 tolak dengan 0.78 ialah 0.22. Mana dia kan? 0.22 plus. Tak boleh cepat dah. .22 dia punya concentration NO2 equilibrium. So you ganti dah lah. Tak boleh pula dah pen ni tak gerak. Tak boleh nak tulis dah. .22. So ganti kat sini. Concentration X sebagai concentration N2O4 iaitu 0.39.
bahagi dengan 0.22 kuasa 2. So 0.22 kuasa 2. 0.39 bahagi dengan answer. Oh dah. Sorry, buat apa kita nak cari KC. Jadi kita dah dapat lah concentration of NO2 0.22 dan concentration of N2O4 0.39. Itu dia suruh cari concentration at equilibrium. Ada tak? Okey, kamu dapat tak? Kamu masih di sana kan? Dapat Dapat. Okey, so. So dapat. Sekejap, saya tengok. Saya tak jawapan dia. Semua orang setuju boleh betul calculation tu. Question number 11. Kalau kita buat betul lah. Okey, betul lah 0.39. Okey. N2O4 0.39, NO2 0.22 je buat Saya tak boleh nak tulis dah pula dah hari ni. Lama-lama dia getting bad. Apa ni? Jadi saya dah tukar dah pad ni. Saya tukar balik. Tengok. Sekejap. Hari tu macam tu lah dia. Kadang-kadang yang ini okey, kadang-kadang yang ni tak okey. Tukar. Pun heran, pelik sungguh. Tak okey, tak okey. Something wrong macam. Tak tahu. Tak boleh control yang ni. Okey. 0.22. 22 molar Ni 0.39 molar. Concentration N2O4 at equilibrium 0.39 molar. Concentration NO2 at equilibrium 0.22. Okey. So kita selesai dah nombor 11. Okey, nombor 13. Sama juga macam tadi kita kena buat table. So nombor 13. Tengok nombor 13 Kadang-kadang kamu bila masalah dia konsep tu faham tapi bila baca soalan dia tak tahu nak buat apa. Jadi kita tengok soalan. Kalau yang nombor 12 ni KC, tengok nombor 12 dulu boleh juga tengok nombor 12. Okey, nombor 12. Yang penting kamu faham. Tengok dulu. Dia kata KC ke KP Ini KC. Sekejap. Ini adalah KC. Tengok dulu dia KC. Okey. Tengok pula. Temperature memang dia akan bagi sebab ni bercakap tentang nilai pemala KCKP. Tapi kita tak guna temperature ni jangan pening kata temperature nak buat apa. Tak pakai Ignore saja. Dia bila dia mention tentang pemala equilibrium, dia akan mention tentang temperature berapa nilai pemala tu. Different temperature, different K. Okay, so kita tengok
Kita baca soalan ini equation. Make sure equation tu reversible lah. Dan equation tu dah balance. Dah balance. Okay, dah. Lepas tu yang diberi ni Kc. Ayat ni dia kata, the equilibrium constant Kc for the reaction is. So ini nilai Kc. Okay. Lepas tu dia bagi apa lagi? If 1 mole iron oxide react with. Jadi dia ni maksudnya initial lah. Bukan dia cakap tentang equilibrium. Sebab dia kata, you tengok ni dia react with until the, you tengok dia kata react with ni hidrogen banyak ni in a 2 liter container until it reach equilibrium. Jadi maksudnya ini sebelum equilibrium. Awal lah. Nilai 1 mole, 0.1 mole hidrogen, iron oxide 1 mole, hidrogen 0.1 mole. Kalau dia bagi mole, mesti dia kena bagi volume. Sebab kita nak cari molarity dan Kc ni dalam concentration. Until system reach equilibrium. Jadi ini awal. Determine the concentration hydrogen dengan H2O dengan hydrogen ni gas. Kita boleh ambil kira lah. Okey, iron oxide ni solid, kita tak boleh ambil kira. Jadi mol ni tak akan guna ni. Kita tengok macam mana. Determine the concentration of H2O dan hydrogen gas at equilibrium. Okay, nak cari at equilibrium. Kita tengok. Okay, kita buat. Kalau kata ada initial, kita nak tengok change dia lah. Kena buat ice table tadi. Okay, saya buang ni. Jadi, tuliskan equation dulu. Tuliskan equation. Saya lupa pada sini lah. Nanti nak buka tu payah. Equation dia. Sekejap. Saya tengok soalan ni telah di cancel. Sebab dia solid. Kita tengok boleh buat tak. Soalan ni dalam jawapan dah di cancel. Saya tengok soalan ni ada masalah tak. Iron oxide solid plus 3 hydrogen gas menghasilkan iron dan 3 H2O gas. Saya tengok boleh pakai tak. Okey, jadi dia punya expression dia, table tu nanti saya letak dia punya initial tu semua je. Jadi dia iron oxide ni dia satu mole saya tak ambil kira sebab dia pepejal. Dia with 0.1 mole of hydrogen. So ini initial dia 0.1 divide by berapa volume tadi? 2. Dapat berapa molarity? Jadi awalnya ini kosong. Ini solid kita tak ambil kira So saya tengok boleh jawab tak ni. Kita ambil kira sebab dia solid-solid dalam expression kita tak ada solid dengan liquid tak boleh ambil kira sebab dia punya concentration dia constant, dia tak berubah, dia tak boleh. So, kita lihat dia punya change. Change dia adalah tolak 3x sebab sini 3. So ini akan bertambah sebanyak 3x. Jadi at equilibrium. Jadi ini 0.1 divide by 2 adalah 0.05. 0.1 divide by 2. 0.05. Okay, 0.05. Jadi 0.05 tolak dengan 3x plus 3x Tak ada plus 3x, okey.
So, dia punya apa tadi? Dia bagi apa tadi lagi? Dia punya KC kan? KC dia adalah 0.064. KC dia adalah 0.064. Okey. Sebab dia melibatkan kuasa 3. Kita tengok Okay, kalau kita tengok expression dia, saya buka sebelah. So, expression dia kita akan buat concentration H2O, produk dia kuasa 3 per dengan concentration H2 kuasa 3. Selesai tak? Kc dia adalah concentration H2O gas kuasa 3 sebab kuasa kombinasi dia 3 kan. Concentration hidrogen kuasa 3. Hidrogen ini hidrogen kuasa 3. Nilai dia 0.064. 0.064. Okey. N tadi, nilai-nilai tadi, H2O at equilibrium, 3x 0.05 tolak 3x. 3x. Ini 3x. Ini 0. Ada kuasa 3 jangan lupa ni kuasa ni. 0.05 tolak dengan 3x kan. Kuasa 3 juga. 0.05 tolak 3x. Okey. Okey. Sama juga dengan 0.064. Okey. Ini kamu kena punca kuasa 3. Boleh selesai ni. Tak payah cancel sebenarnya soalan ni boleh. Maksudnya di sini kan ni 0.064. Okey, dia ni kuasa 3, ini pun kena punca kuasa 3. Maksudnya kita kena selesaikan ni. Dia akan jadi 3x per dengan 0.05 tolak 3x. Kita puncakan. Punca 3. Punca 3. Jadi sebelah sini jadi punca 3. 0.064. Tapi dia akan jadi kuasa ayolah, dia boleh selesai lah kan. Cuba punca kuasa 3 kalkulator. Dapat 0.4 ke? X tu dapat dah. Tak, dapat punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Okey, sekejap. So, 3x per dengan 0.05 tolak dengan 3x adalah berapa? 0.4. 0.4. 0.4. Okey. 0.4. Okey, ini kan dia 3 angka berti. Tambah lagi belakangnya ada apa? Tak ada dah, memang 0.4. 0.00. Okey, so selesaikan. So 3x sama juga dengan 0.400 kali dengan 0.05 tolak dengan 3x ni. Bawa yang bawah ni atas So 3x adalah 0.4 kali dengan 0.05 0.02 tolak dengan 0.4 kali 3 1.2 1.2x. So 3x campur dengan 1.2 3 jadi 4.2 lah 4.2x sama dengan 0.02. So x sama juga dengan 0.02 bahagi 4.2. Okey, betul. So x sama juga dengan tak nak tulis kat bawah ni. Saya tulis sini Saya tulis sini So x sama juga dengan 4.76 kali 10 kuasa tolak 3. Okey. Okey, x ni apa benda? Patah balik.
Okey. Jadi X kita dapat tadi. Jadi X sama juga dengan 4.76 kali 10 kuasa tolak 3. Jadi kita nak cari H2O equilibrium. Ini equilibrium. Kita nak benda-benda tu equilibrium. Jadi nilai 3X lah. Sama juga dengan, sekarang saya buat merah sebab saya dah tahu jawapan dia ni. 3 kali 4.76 kali 10 kuasa tolak 3 dapat berapa? Kali 3 0.014. Saya ambil 2 tipulan je lah. Molar. Saya ambil 2 angka bersih. Manakala bagi untuk hydrogen equilibrium, nilai ni 0.05 tolak 3x. 3x tadi 0.014. 0.014. Jadi 0.05 tolak 0.014. 0.036 molar. Boleh? Jadi jawapan dia ini Jawapan dia concentration, jadi at equilibrium. Kita dekat atas at equilibrium. Concentration hydrogen adalah 0.036 molar. Concentration H2O gas steam, H2O steam lah Kalau H2O gas ni dia nak steam. Kalau ayat dia steam tu maksudnya H2O gas. Okey. Adalah 0.014 molar. Boleh faham tak? Kita kena cari nilai ni nilai equilibrium. Dia nak ni. Nilai-nilai ni equilibrium. Jadi bukannya tak boleh jawab, boleh jawab soalan ni dia cancel rupanya. Ada. Saya tengok soalan ni. Saya tulis jawapan sekejap. Semua boleh faham tak? Concentration hydrogen jadi nombor sekejap saya nak buka tengok nombor 11 tadi jawapan dia. Nombor 11 tadi concentration N2O4 okey. Boleh faham susah tak soalan yang jenis macam ni? Kita buat lagi. Kita tak faham lagi Nombor 11. Okay, nombor 12 sudah. Nombor 13. Cuba tengok nombor 13. A system was changed with NOCl gas until the system was charged. A system was charged maksudnya dia masukkan gas tu. A system was charged with NOCl gas until its concentration reached 0.4 mol per liter. Itu molarity 0.4. The temperature of the system was then increased to 245 and it was allowed to reach equilibrium. Jadi maksudnya at reaction ni 245 lah. At equilibrium the concentration kita baca, kita tak buat tak pun nak faham. So kita buat je Jadi maksudnya ini satu reaction, tulis dia punya equation. Tak suka warna merah dah lepas ni. Dulu suka warna merah. Warna hitam. Okey Question number
13 Tunjuk. So 2NOCl, tengok face dia gas. Kita akan ambil kira. Cl2 gas pun boleh ambil kira. 2NO gas. Okey, boleh. A system was charged with NOCl gas until its concentration reached. Okey, jadi maksudnya itu awal. Concentration initially. Kurungan 4 segi ni maksudnya concentration, molarity. Concentration initial, dia bagi dah 0.4 bagi NOCl. NOCl sebanyak 0.4 molar. Ini dia molar. Kita masukkan. Apa dia bunyi-bunyi ni Ustaz 0.4 molar, mol per liter. The temperature of system was then increased. Itu tak ada masalah. Memang nak nampak kata reaction ni dia pada 245 lah. And it was allowed to reach equilibrium according to the equation. Jadi at equilibrium. Okay. Jadi ini awal dia kosong. Belum ada lagi. Nanti dia punya change dia, apa yang berlaku, apa yang berubah. Yang ini akan hilang sebanyak 2x sebab ada 2 mol kat depan. Kita tengok itu je. Tengok. Kalau 2 mol, 2x. Maksudnya di sini let ambil mana-mana sebab ini yang satu kan, klorin yang satu, NO2 2. So let X sebagai concentration of Cl2 yang terbentuk. So ini dia akan jadi sebanyak X sebab dia 1 mol. Ini akan jadi sebanyak plus 2x sebab dia 2 mol. Jadi kita buat garis, tunjukkan dia punya equilibriumnya adalah 0.4 tolak dengan 2x kan, kita jumlahkan yang atas ni. Ini akan jadi x, ini akan jadi 2x. Jadi concentration NOCl at equilibrium 0.4 tolak 2x. Bukannya concentration 2 NOCl bukan. Ini ni adalah concentration. Nilai ni nilai concentration NOCl at equilibrium. Dia dah buat dah kat sini equilibrium. Ini adalah concentration Cl2 at equilibrium. Ini nilai 2x ni adalah concentration NO at equilibrium. Okey. Jadi at equilibrium, kita dia bagi clue. Sebab dia nak cari Kc sini jadi dia kena bagi clue apa-apa yang kat sini concentration ni So dia dah bagi clue kat sini. Dia kata concentration of at equilibrium, the concentration of chlorine dia bagi clue. Okey. Chlorine ni dia kata nilai X ni adalah nilai X ni dia kata X tu sama juga dengan 0.0225. At equilibrium, the concentration of chlorine 0.0225. Dia dah bagi clue. Klik Kc. Okay. So, kita buat expression Kc. Jangan lupa buat expression dia. Expression Kc. So, Kc. Semua Kc, Kp tak ada kah? Kita tengok yang data Kp sekejap lagi tengok ada ke tak. Sekarang dah 3 kali dah buat. Dia suruh cari Kc cikgu. Dia suruh cari? Cari Kc. Dia suruh cari Kc. Itulah saya nak cari hak yang Kp punya pula tak lagi. Ni Kc semua tak habis-habis. Mungkin hak bawah-bawah nanti tu ada Kp. Kc adalah concentration. Okey, ingat produk Okey, soalan 13 kan. Okay, produk dia adalah klorin, gas. Okey, bukan campur kali Kali dengan NO, nitrogen monoxide gas. Kuasa dengan 2 sebab ada satu combustion dia tu ada 2.
divide by, kita buat hasil darab produk. Produk dulu, produk duduk atas. Atas tu produk, kuasa dengan stochastic coefficient masing-masing. Hasil darab, bukan campur. Bagi dengan concentration NOCl kuasa 2. Kurungan dia tengok, kurungan 4 segi ni. Bukan kurungan bulat. Kalau kamu buat kurungan bulat, salah. Kurungan 4 segi ni menunjukkan concentration. Kurungan 4 segi ni menunjukkan molarity. Menunjukkan concentration atau molarity. Kamu buat kalau buat concentration bulat, salah. Okay, so tadi ni buka balik. Section 6 ni, section 5. Okey, ambil nilai-nilai ni lah. Klorin 0.0. Oh, kita kena selesaikan dulu. X kita dah tahu dah, 0.0225. Jadi 2X adalah, saya selesai kat sini tulis. Lagi saya masuk nilai terus dia. So, ini jawapan dia apa? Kita dah tahu dah X, kita boleh gantikan. Jadi 0.4 tolak dengan 2X. 2X, jadi 0.0225 tu adalah X kali 2. 0.4 tolak dengan angka tu. Jadi ini dapat, saya nak warna lain. Purple boleh. Jadi concentration NOCl equilibrium hasil 0.4 tolak 2X ni adalah 0.355. Concentration NOCl equilibrium 0.355 molar. Concentration Cl2 0.0225 molar. Okey, 2X adalah tadi apa tadi? 0.0225 kali 2. 0.045 molar. Okey, ingat ni 0.045 masukkan ni. So, berapa? Klorin berapa tadi? Ya, tak ingat. Klorin 0.0. Klorin 0.0225. 0.0225 kan. Ini jadi dia kuasa 1. NO adalah 0.045. 0.045 kuasa 2. Ingat dia punya ni, jangan lupa ni expression ni 2. Ada kuasa 2 per dengan concentration NOCl2 0.355. 0.355 kuasa 2. Okey, selesaikan. Dia senang je matematik ni. Ni question ni. Kalau you faham konsep tu, senang je. You tahu cara nak tulis expression. Macam ni dia apa nilai dia? 0.045 kuasa 2 kali dengan 0.0225 bagi dengan 0.355 kuasa 2. 3.61. Sama tak? Dapat? Tak dapat? 3.61 3.62. Tapi kan nilai ni Ada 4. tolak 4 kan? Tapi Dapat. kan, okey, nilai ni kalau kata nilai KC sepatutnya besar-besar. Tapi kalau nilai dia tu tolak, maksudnya reaction ni tak berapa favorable lah. Reaction ni not favorable sebab nilai KC dia kecil. B-O-U-R. Favorable. KC dia small. Patutnya KC ni dia besar-besar.
Reaction ni tak berapa jalan sangat ni sebenarnya. Kalau KC, sepatutnya KC besar-besar. Sebelum ni kita buat KC besar-besar ni, tolak 4 ni maksudnya. Reaction ni sangat susah nak jalan lah. Pada this temperature. Okay, tak apalah. Kita buat je ikut apa yang dia bagi soalan. Okay. Ya, ada tak yang KP? Sekejap nombor 13. Saya start jawapan sekejap. 2.62 kali 10 kuasa 4. Nombor 14 pun KC tak mau. Sekejap lagi. Okay. 15 pun KC. Okey, tengok number tengok 15B. 15B. Question 15B. Saya cari yang KT-nya. Okay, sodium hydrogen carbonate decompose at 100 degree Celsius according to the equation. Ini equation dia, sodium hydrogen carbonate bila kita panaskan, dia akan terurai kepada sodium carbonate dan H2O, dia ada air disingkirkan, dikeluarkan sebagai steam, dan CO2 gas. Kemudian if the KP, dia bagi KP adalah .231. Calculate total pressure. So dia nak P total. P total of the system. Okey, kamu kena tahu expression KP, yang mana ambil kira, yang mana tak ambil kira. Okay, KP, ingat formula dia. KP adalah yang kita tak ambil kira, yang bukannya. KP expression dia ni, dia kena tengok yang gas saja. Oh, ini saya tak letak ini. Ini dia adalah solid. So, kita tak ambil kira. Yang solid tak mau. Ni pun tak mau. So, kita tinggal dua ni je. Yang gas-gas. KP hanya untuk yang gas saja. Aqueous, liquid, solid, tak. Tak boleh letak dalam expression kita. Cakap tentang gas saja. So, kita akan buat, sebab dia ni produk kan. So, kita akan buat H2O gas dan CO2 gas ni adalah produk. So, partial pressure of H2O. Semuanya, equation ni dah balance. Dia memang 1 mol H2O, 1 mol CO2. Okay, balance kan. Jadi, partial pressure of H2O gas, iaitu steam, kali dengan partial pressure of CO2. Nah, sebab dua-dua ni produk. Jadi, yang reaktor ni tak ada. So, dia per 1 kat bawah ni. Dan nilai dia adalah 0.231. Hasil darat 2 ni. Okey. Jadi, kita boleh kata ini sebagai X kuasa 2 lah. Kalau kata, you nak tengok dia pada X table tadi ni kan. Awal dia kosong. Nanti dia terbentuk sebanyak X. Sini pun terbentuk sebanyak X. Dia punya change dia. Nanti at equilibrium, ini sebagai X, ini pun sebagai X. Jadi maksudnya X kuasa 2 lah. At equilibrium masing-masing tu. Iaitu X dan X lah. X kuasa 2 lah. Sama juga dengan 0.231. So X adalah partial pressure of H2O, partial pressure of CO2 at equilibrium. X adalah, mudah dia berapa? X kuasa 2 adalah 0.231. So 0.231 punca.
0.481. So X adalah 0.481. Okay. Sebab dia ambil 3 ni kan. Kita buat 3 titik puluhan. 481. Jadi dia adalah partial pressure of H2O, partial pressure of CO2 at equilibrium. Dengan X tu. Jadi dia nak total kan. X. Jadi total dalam sistem tu akhirnya akan ada dua-dua ni. Jadi total dua-dua lah Jadi total adalah 0.481 kali 2 lah. 0.481 campur 481 campur 0.481 atau 0.481 kali 2 lah Berapa? Pelan tu habis. 0.961. Kali 2. 0.961. Okey, tengok unit ada dia bagi unit tak? Sekejap. Dia nak ATM lah maksudnya ATM. Dia kata total dalam ATM. 0.961. Boleh faham Okey, number Cara number 16 pun sama macam tu lah konsep dia. 16 sama. KP diberi. Determine partial pressure of ammonia dengan H2S. Sama saja. And the total pressure. Sama macam tadi. Macam luar babi. Nampak juga. Bolehlah buatlah. Question number. Boleh lah kamu belajar ni. Secara online ni. Boleh faham ke? Susah juga nak tunjuk. Boleh Nak tunjuk everything macam susah. Ini konsep equilibrium jadi tindak balas dia. Tindak balas reversible. Jadi reaktan dengan produk tu dia masih ada lah dalam sistem. Jadi total pressure, kalau kata gas, total pressure, apa yang ada dalam sistem yang dalam fasa gas lah. Pada akhirnya tu equilibrium. So dia kata sini Kp adalah 0.11. Determine partial pressure ammonia and total pressure in the flask. Partial pressure ammonia. Sebut so yang ini yang gas-gas yang kita ambil kira dalam expression kita. Kalau saya nak buat table tu kan, jadi maksudnya dia ada initial pressure. Sekarang initial pressure lah dalam ATM. Initial pressure, lepas tu change, lepas tu pressure at equilibrium. Kan sebelum ni kita buat equilibrium, kita buat concentration. Sekarang table pressure pula. Sebelum ni KC, ni sekarang KP. So ini pepejal, dia pilihan tak dia lah. Okay, dia tak ada pressure. So awalnya kosong lah. Eksperimen ni tak start lagi, produk tak terbentuk. So change dia nanti, ini kita tak ambil kira. So ini dia akan terbentuk sebanyak X. Jadi maksudnya sini kita let di sini, let X sebagai pressure of H2S at equilibrium. H2S yang form ke. So ini pun satu juga, so plus X. Okay, nanti ini kita buat garis 2 ni menunjukkan kita nak jumlahkan ni. Dah saya tekan tak hilang. Dah sudah.
Dia dah. Dia tekan. Itu yang dah sini. Dia dah pula. Dia. Sekejap Dia dah stuck. Dia tak mau. Tu. Duduk main-main kat sini. Sometimes it's good, sometimes it's bad. Tak. Tengok dia dah main-main. Tak boleh. Tak boleh tulis ke? Come on, start. Dia dah. Kita berehat sekejap. Tengok cukup mood dia. Tengok yang ni dulu. So number 16 habislah Start question. Kamu dapat dah nilai dia berapa tadi? What's the partial pressure of ammonia at equilibrium? Partial pressure tu maksudnya yang kita tak tambahkan lah. Ke macam ni? Untuk NH3 lah kan? Yang X je. Dapat. Nilai X. Oh, X saja. X. Nilai X tu partial X tu adalah 0.332. partial pressure at equilibrium lah. Sekejap. Boleh pakai. Boleh dah. Alhamdulillah. Okay. So, partial pressure of H2S adalah X. Partial pressure of ammonia adalah X yang at equilibrium. Okay, kita tahu tadi expression kita tulis lagi expression Kp kita adalah partial pressure of H2S kali dengan, you tak mau buat kurungan, you buat kali pun boleh. Partial pressure of ammonia. Okay, sama juga dengan X kali dengan X. Sebab benda-benda ni equilibrium nilai ni lah. Sama dengan, so nilai ni sama dengan 0.11. So kita dapat X. So X adalah 0. Saya angkat X, saya tak boleh lah. 0.332. 33. 0.33. 0.33 yes. 0.33. Dia bagi berapa tip perahan? 2 tip perahan. Okey dah. 0.33. Jadi X ni adalah partial pressure of H2S dan partial pressure of ammonia. Dia tanya ammonia. Jadi unit dia adalah ATM. Okay. Nanti nak tahu dia punya total kan, total. Di total adalah 2 kali X tu lah. 0.33 campur dengan 0.33. 0.66. 0.66 ATM. Okay.
Cuba Cikgu, tengok. lepas tu suruh cari KC. Okey. Jadi yang ni yang saya tak ajar ni tau. Saya jadi ingat benda ni asalnya dia terlalu saya rasa macam dia terlalu, sebab ada part yang you all tak belajar. Jadi macam agak berat jugalah. Kalau nak bagi setakat formula tu boleh, tapi you nak sebenarnya dia datang dari mana you tak faham lah sebenarnya. Sebab you all tak belajar gas. Biarlah, tak Tapi apalah. kalau nak tunjuk boleh jugalah. Nak try? Try tengok dulu Payah. Ada dalam syllabus kita ke cikgu? Tak ada. ada. Saya tak Dalam pasti syllabus? dalam syllabus ada ke tak ada. Payah. Kalau cikgu nak tunjuk boleh je. Kalau tak Kalau, susah. kalau mudah tunjuklah. Okey, boleh? Sekejap je Okey, jadi dia nak KC kan? Okey, kamu kena dalam nota tu you tengok dia punya kaitan antara KC dengan KP. Maksudnya kita boleh, kalau kita dah ada KC kita tadi 0.11, kita boleh cari KP juga. Dia ada kaitan antara KC dengan KP. KC adalah KP sebenarnya KC RT. Cuba tengok nota. KP sebenarnya KC RT delta N. Tengok dekat nota muka surat. Nota. Oh, saya tak tunjukkan you all lah yang inverse tu. KP sebenarnya KC RT delta N. Ada satu lagi tentang yang kaitan kalau equation tu dikecilkan ke macam mana nilai dia tu. Saya nak cari soalan tu. So KP sama juga dengan KC RT delta N. Okey, RT delta N. So kita nak cari KP, KC kita dah ada, R ni, R adalah gas constant. Okey, kalau kata KC kita punya pressure kita unit ATM, kita akan pakai R dia 0.08206 liter atmosphere per mole per Kelvin. Temperature kita kena convert dalam Kelvin. Jadi kalau dia bagi dalam Celsius, you kena plus 273. Tadi temperature dia bagi dalam 25 degrees kan. So temperature dia 25 plus 273. Kena tukar dalam Kelvin. 298 Temperature ni kena tukar dalam Kelvin. R ni adalah gas constant. N ni adalah dia punya mole yang kita ambil kira dalam stoichiometric coefficient tu. Dia produk tolak dengan reaktan. Jumlah produk N ni jumlah mole, summation of mole, produk tolak dengan summation mole reaktan. Produk tolak reaktan. Tapi yang kita ambil kira yang ada dalam expression KC. Kalau mole yang solid, liquid tak ambil kira. Jadi equation kita tadi adalah, saya tulis balik di sini. Equation kita tadi adalah amonium hydrogen sulfide menjadi H2S. Ini solid, H2S gas dan ammonia gas. Jadi delta N dia adalah, jadi ini satu, ini satu. Jadi summation dia 2 lah. Tolak dengan, sini tak ambil kira, so tak ada tolak apa-apa lah. Tolak dengan kosong tak ambil kira. So delta N dia 2 lah. Solid ni kita tak ambil kira dalam expression kita, jadi tak ada lah. Dan kita tengok berapa mol, kita jumlahkan. Okey, dia mesti produk tolak dengan reaktan yang kita akan ambil kira dalam expression KC kita. So sini 2 tolak dengan kosong.
Sebab yang reaktan tu tak ambil kira. Kedua. So, KP kita adalah KC kita tadi 0.11, R kita 0.08206 kali dengan C kita 25 plus 273, 298 Kelvin kuasa dengan 2 letak N kita. So, dapatlah nilai KP. Jadi, itu hubungan KP dengan KC. KP equals to KC, RT ada dia kurungan R dengan C tu. Dua-dua. Delta N. Jadi 0.08206 kali dengan 298. Cikgu. Ya. Tapi 0.11 tu bukan KP ke? Ha? Dia suruh cari KC. 0.11 tu bukan KP. Terbalik kan. Yang diberi tu adalah KP. Kita cakap bisa juga tu. Ya Allah. Ini KP kan. Betul. Kita tadi buat KP lah. Ini KP. Kita selesai KC lah. Kita balik lah. Betul. Thank you. Aduh. Betul juga kan. Kita dah buat KP tadi. Sekarang kita selesai KC lah. Okay. So KP sama dengan KC arti formula sama. Kita tak betul. Isi saja. Potong. Okay, nak cari KC, jadi KP dah ada. Kita ubah soal macam mana pula nak buat ni. KP sama dengan KC. Okay, so KC adalah, kita ubah dulu formula tu So, you nak ganti pun boleh. Ubah pun, siap pun boleh. So, KC, saya letak belah kiri KC. KC adalah, okay ni KC sini. KP per dengan RT letak N So KC, okay, so KP 0.11 divide by 0.08206 up kali dulu kali dengan sebenarnya benda ni saya tak pasti silibus dia nak kena masuk tak masuk. Kalau sekadar ingat dia punya formula tu bolehlah, tapi patutnya dia ada kaitan KP KC ni guna PV and RC tu yang tak ada. Sebab tu saya ingat patutnya tak ada kot. Tapi kalau sekadar nak hafal formula and then isi tu boleh je kan. Tapi sebenarnya tak faham sangatlah apa kaitan dia. 0.1 per dengan 298 letak N dia adalah 2. So dapat berapa nilai dia? KC sama juga dengan calculation lagi susah 0.08206 kali dengan 298 okay. Nilai ini kuasa 2 0.11 bahagi answer 1.84 kali 10 kuasa tolak 4 tu kan. Boleh Objek tinggi saja. Kamu okey? Kamu masih di sana? Yes. Okey, sekejap. Saya nak tengok soalan lain yang ada cabaran yang tinggi sikit hari ya. Dekat camp score ada tak saya tengok?
KP. Dia pressure dia kena bagi tu. Kalau dia bagi dalam mol memang tak boleh buat. Kalau nak cari KP, kalau cerita tentang pressure, dia memang kena bagi pressure dah. Sebab you all tak belajar ada satu formula PV equal to nRT untuk gas. Dia kalau dia bagi mol, memang tak boleh. Macam concentration dia boleh bagi mol. Mol bahagi dengan volume dapat concentration. Tapi kalau gas untuk KP, nak cari pressure, kalau dia bagi mol, you all memang tak boleh cari pressure. Dia kena bagi siap-siap pressure. Jadi kalau benda yang gas-gas ni, pressure, kalau dia bagi dengan mol, memang soalan tu dia kena leave lah. Tak boleh. Macam soalan chem score ni, soalan nombor 7. Memang tak boleh buat yang tu. Sebab dia bagi mol, dia ada satu formula lagi yang you all tak belajar. PV equal to nRT. Tak boleh lah. Dia kena bagi pressure terus. Baru you boleh buat. Kita tengok lagi ni. Question nombor 7, out, chem score. Question nombor 9 tu ada cabaran dia, Ustaz. Nombor 11 macam tadi tutorial je. Okay. Mana sebenarnya ada KP. Okay, kita boleh cuba soalan nombor 6. Tengok. Okay, try. Question nombor 6. Chem score. Kita tengok. Chem score soalan nombor 6. Question number 6, chem score. Page 43. Oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide is a reversible reaction. 2 sulfur dioxide gas react with oxygen, maksudnya oxidation. Burn, dibakar dalam oksigen, menghasilkan sulfur trioxide gas. Delta H dibagi ni adalah heat release lah bila kita bakar ni sulfur dioxide ni. Oxidation sulfur dioxide ni dia react dengan oksigen. Itu heat release, amount heat release dia negative 198.2 kJ. Dia tak guna ni yang ni nilai tu tak ada guna. Okey, kejap. In one experiment at 750 degrees Celsius, equilibrium was achieved in a closed vessel with partial pressure. Ini dia dah bagi equilibrium lah. Ini sangat senang pun ni. Equilibrium is achieved, saya tak perasan tadi. Equilibrium was achieved in a closed vessel with partial pressure. Jadi partial pressure ni semua ni at equilibrium. At equilibrium. Equilibrium for SO2 adalah 0.27. Semua ni ada di equilibrium dah. Partial pressure of O2 equilibrium 0.4. Semua ni ATM. Kalau dia dah bagi equilibrium, senang je lah kita masuk, tak payah buat air table. Partial pressure of SO3 0.32 ATM. Calculate KP. So expression KP
adalah partial pressure of, kita tengok gas-gas kita ambil kira. Partial pressure of SO3 kuasa 2 bahagi dengan product over reactant. Partial pressure of SO2 kuasa 2 partial pressure of O2 kuasa 1. So masukkan je lah. SO3 0.32 kuasa 2 dengan tinggal partial pressure of SO2. Kami semua hadir tak? Kita tengok Sat. Semua hadir ke? Ya, ada. 0.4 kosong. Okey, dapatlah berapa KP dia. Ada tertinggal tak? 0.27 tu ada kuasa 2 Kuasa 2. 0.27 kali 0.7 kuasa 2 kali dengan 0.4 0.32 bagi answer 3.51. Bukan 3.51 Dia nak cari soalan yang susah. Dia nak buat macam ice table tu tak jumpa. Tapi kamu faham ya, tadi kita baru buat satu contoh kuadratik tu. Yang kuadratik pula Yang susah tu dia menyelesaikan persamaan kuadratik. Tapi maksudnya konsep untuk KC tadi cara kita buat table sama juga dengan KP lah Contohnya nak buat something tak sekejap. Kalau kata yang ini, kalau saya based on equation sini ada soalan. Kalau based on this equation, saya bagi initial. Malah kau nak kecil soalan lagi pening. Ada soalan yang cabaran dia tu. Okay, tak apa, kita try dulu soalan nombor 9. Tapi KC lah Soalan nombor 9 tengok. Boleh buat tak ni? Soalan nombor 9. Chem score. Tapi KC lah. Nitrogen dioxide decomposed according to the following reaction. 2NO. Cantik lah. Okay. 2.5 mole NO2 is placed. 2.5 mole NO2 is placed. Itu maksud initial. Itu kita buat initial. Initial concentration dalam molar NO2. Dia terbalik. Okey. Ini soalan ni memang plus NO2 ni adalah produk. Okey, so maksudnya dia start, kita masukkan produk dia macam tu. 2.5 divide by 60. Jadi maksudnya awalnya ini kosong-kosong lah. Tengok terbalik sikit Ni sekarang dia bagi produk pula Kita tengok daripada belakang. Dia akan achieve equilibrium sama sajalah macam kita buat belah depan pun. Tapi kita start dengan produk dia Tengok cara dia 2.5 per dengan 60 adalah, apa kita selesaikan dulu. Molar bahagi volume, dapatkan molar, mol bahagi volume. 2.5 divided by 60. 0.0417 molar.
Okey, tak apa. Okey, yang C, yang ini dia ni akan hilang. Dia tolak 2X. Dia start dengan NO2, so dia akan hilang, tolak 2X. Jadi change dia tolak 2X. Sebab dia 2 mol. Yang ni dia akan bertambah sebanyak X. Yang ni dia akan bertambah sebanyak 2X. Nah. Okey, soalan ni memang cabaran lebih sikit. So, yang ni equilibrium nanti dia 0.0417 tolak dengan 2X. Yang ni akan jadi X, ini akan jadi 2X. Okay. So, apa lagi dia bagi? After 10 minutes, 15% of NO2 is decomposed. Calculate Kc for this reaction. Maksudnya, at equilibrium, kononnya at equilibrium tu adalah 15% lah. Jadi dia dah after 10 minutes ni maksudnya equilibrium lah. At equilibrium after 10 minutes. After 10 minutes ni dia kata 15% of NO2 is decomposed. Maksudnya yang ini ni berapa dia dah hilang ni adalah 15%. 100% adalah 0.0417. So kalau 15%, dia buat dalam percentage. Ya. Saya kena buka sebelah. Jadi 15 out of 15 per 100 kali dengan apa tadi 0.4. Sudah hilang kah? Oh, sudah berpindah-pindah. 11. 0.0417 je. 417. Okey. 0.417 ialah 15% daripada 0.417 This 15 per 100 daripada 0.417 adalah 0.06255. Jadi 0.6255 yang dah hilang. Jadi tinggal berapa? Saya nak patah balik ke 11 tadi Cikgu 0.0417. Ini tinggal berapa kan? 0.0417 tolak dengan tadi. Cikgu. Sekejap. Cikgu salah tulis, salah kira. Mana 0.0417 sekejap. Ini section 12. 0.0417 15 bahagi 100 dari 0.0417 adalah 6.25 kan? 15 bagi 100 tadi 0.0417 6.255 kali 10 kuasa tolak 3. Okay, ini section 11. Jadi 6.255 kali 10 kuasa tolak 3 molar. Jadi 0.0417 tolak dengan 6.255 exponential tolak 3 ialah 0.035.
NO2 at equilibrium 0.0354. Okey. Jadi ini nilai 2x Jadi kalau nilai x adalah bahagi 2 lah. Dan ini dia 6.255 lah. Habis 10 kuasa tolak 3 kan. Ini banyak betul sikit. .13 lah 10 kuasa tolak 3. Boleh? Okey, so dapat dah yang masing-masing. Kita cari KC lah. Nak tulis balik lagi, tak ingat. Ini 11. Kita salin balik kat mana kat sini So, concentration. Tak tulis tadi. Concentration NO at equilibrium at equilibrium. Concentration NO adalah berapa? Concentration O2 adalah berapa? Concentration. Boleh faham dah kan NO2 adalah berapa equilibrium tu. Lepas tu kamu masuk dalam expression KC. KC adalah concentration NO2 kuasa 2 per dengan ambil concentration at equilibrium lah NO kuasa 2 O2. Dapat berapa? Masukkan nilai-nilai ni. Boleh? NO adalah saya letak kat kamu boleh ikut saya tak? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Jadi NO adalah 6.255 times 10 power of minus 3. O2 adalah 3.13 times 10 power of minus 3. And O2 adalah 0.0354. Kita masukkan dalam ni. And O2 0.0354 power of 2. Concentration NO 6.255 times 10 power of minus 3. Jangan lupa dia punya kuasa. O2 3.13 times 10 power of minus 3. Dapat dah berapa? Dapat 10,000. 10,241. Poin Nilai dia 29. 1.02 kali 10 kuasa 1, 2, 3, 4. Boleh? 1, 2, 3, 4. 1.02 10 kuasa 10 kuasa 4. Jadi KC KP ni kalau dia dapat nilai besar-besar tu memang betul lah.
KP memang besar. KC dengan KP ni nilai dia memang besar-besar. 1.02 tu yang tadi 10 kuasa tolak 4 tu saya. Ni tak betul ni. Reaction ni tak favor. Nilai dia besar-besar So don't worry. Okey, itu nombor 9 Jadi Cikgu nak betul semua dapat Cikgu nak tanya. Aha. KC tu bukan ke produk bahagi reaktan? Saya buat apa Sekejap. Okey. Cikgu buat reaktan bahagi produk. Tapi okey kejap. Okey kejap. Okey betul. Saya betul sekejap Dia tengok balik. Dia tanya KC berdasarkan equation. Betul. Patut bagus dia tanya. Okey, boleh tengok balik tadi kan? Saya ingat saya dah salah dah. Okey, betul. Okey, bila dia buat equation macam ni, jadi dia kalau dia buat macam ni, maksudnya ini sebagai reaktan, ini sebagai produk. So dia tanya KC equation ini. Walaupun dia start dengan NO2. Nah, kamu kena careful. Betul. Soalan you bagus. Soalan you bagus. Dari segi kita kenapa kita start dengan NO2 dia sebagai reaktan kan. Tapi equation kita buat macam ni kan. Kita jangan reversekan equation tu. Satu, jangan reversekan equation. Guna equation yang diberi. Dan KC tu dia nak KC equation yang diberi. Maksudnya NO dan O2 mesti sebagai reaktan, NO2 sebagai produk. Walaupun kita start dengan produk. Bila dia bagi equation yang diberi yang mana, jadi dia nak KC yang itulah. Maksudnya yang belah kiri ni sebagai reaktan, yang produk expression kita kena ambilkan NO2 duduk di atas. Walaupun kita start dengan dalam sistem kita masukkan NO2. Betul, bagus soalan tu. Jadi tengok equation. Jadi still hak yang belah kiri sebagai reaktan, yang sebelah kanan sebagai produk. Jadi kita nak cari KC berdasarkan equation ni. Walaupun dalam sistem kita masukkan NO2 dulu. Tapi kita ubah. Kita jangan ubah equation. Kita just buat table, kita tengok apa yang kita masukkan. Jadi dia akan berkurang, kita buat macam tu. Kurang mana ni, macam tu. Betul, bagus. Soalan ni memang bagus. Dia menguji sikit. Okay. Bila dia bagi equation yang itu, dia nak KC yang itu. So kita belah kiri tu ada sebagai reaktan, belah kanan sebagai produk. Okay. So. Nombor question 9. Kita masa pun dah tak ada dah. Jadi itulah saya buat rumusan ni sekarang untuk topik ni dah habis Saya buat rumusan di sini. Daripada expression, tengok equation yang mana kita nak ambil kira dalam expression. Kita tengok equation, kita nak tengok yang mana boleh ambil kira. Kalau solid liquid, jangan ambil kira dalam expression. Itu satu. Solid liquid jangan ambil kira. Jadi expression kita KP KC ni dia adalah produk over reaktan yang boleh kita ambil kira dalam expression. Kalau KC gas dengan aqueous dia ambil kira. KC dalam bentuk concentration, molarity. Jadi formula dia tu formula tu concentration, molarity. Kalau dia bagi mol, kita kena convert dalam molarity, kita bagi volume. Kuasa stoichiometric coefficient, whatever. Kalau Kp dalam partial pressure, ATM. Kp hanya untuk gas. Kalau aqueous tak ada pressure lah. Tak boleh lah kita ambil dalam expression tu, kena ambil yang gas. Expression tu dia akan dibagi expression yang gas-gas lah, phase dia. Okey, lagi kalau dia dah bagi equilibrium, kalau dia dah bagi benda-benda tu equilibrium kita just masuk je lah. Mana yang tadi ada. Kalau dia dah bagi equilibrium, kita just masuk je lah cari nilai. Kalau dia tak bagi equilibrium, mesti ada initial
Nah, supaya kita akan cari equilibrium. Jadi kita kena buat ice table. Nah, dia ada initial, ada ice table. Dan kamu kena careful lah dia bagi apa. Dia bagi yang mana. Yang mana dulu. Yang mana yang dia bagi. Sama ada dia bagi belah kiri atau yang belah kanan. Jadi bahan yang diberi tu dia akan berkurang. Dia akan berkurang. Sebab dia akan bertindak balas, dia akan berkurang. Dan dia di other side akan bertambah lah. Okay. Ada yang dia daripada kiri ke kanan, ada yang kanan ke kiri. Be careful. Dia akan bagi clue-clue tu untuk cari. Kalau tak ada, mungkin you kena buat persamaan kuadratik. You kena fikir logik lah. Nilai X yang kamu dapat tu jangan lebih daripada asal. Kehilangan tu jangan lebih daripada asal. Nah, kehilangan ni jangan lebih daripada asal yang dia ada. Itu logik dia. Kena ada logik dia. X tu mesti positif dan jangan lebih daripada, kalau kata yang ni tolak 3X, maksudnya tolak 3X ni jangan lebih daripada 0.05. Kalau nak cari persamaan kuadratik. Okey? Kuadratik ni boleh KC boleh, KP pun boleh ya. Jadi kalau kata ice table ni dalam pressure, boleh cari juga. Sama je macam kita buat untuk KC. Selesaikan persamaan kuadratik tu, sama je. Cuma kalau KP dia kena bagi pressure lah, dia tak boleh bagi mole. Sebab kalau dia bagi mole, you tak boleh cari pressure sebab you ada satu equation yang you tak belajar PV and RT tu. Okay, jadi dia kena bagi pressure siap-siap baru kita boleh pressure initial, and then change dia macam mana, and then pressure at equilibrium macam mana. Kemudian KP. Faham tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Ada lagi 2-3 minit je ni. Tak ada. Kamu cuba buat lagi soalan-soalan rest tu, hopefully you boleh faham. Kalau dulu yang ini dia sebagai assignment, jadi kita tak dia tak tanya di final. Sekarang ni sama ada final kamu ni ada ke tak ada. Saya pun tak tahu. Ada. Sekarang dia orang nak buat revision untuk